Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk salat ataupun sembahyang. Kita berhenti hari itu ni, kita masuk tajuk hukum orang meninggalkan sembahyang. Hukum orang meninggalkan sembahyang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Hukum orang meninggalkan sembahyang. Kita tahu dah sebelum ni, sembahyang adalah benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia benda wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Benda wajib juga kita sebut sebelum ni ialah suatu tuntutan yang putus, yang jazim daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilihan dah, kecuali ada halangan-halangan tertentu, seperti orang perempuan yang kedatangan haid. Kedatangan haid nifas, itu bagi orang perempuan. Ataupun kita sebut sebelum ni kanak-kanak yang belum mukallaf, yang belum diwajibkan. Cuma kanak-kanak yang mukallaf tu tak wajib ke atas mereka
tetapi wajib ke atas ayah dia. Kedua bapaknya wajib kena suruh. Anak tu tak semayang, tak berdosa. Habis mereka tak qada pun tak dosa. Sebab semayang pun tak wajib lagi ke atas mereka. Cuma yang wajib ialah ke atas ayahnya. Dalil kita sebut sebelum ni, Nabi kata suruhlah anak kamu semayang umur 7 tahun. Nabi suruh kita. Tapi kadang-kadang yang jadi peliknya, masuk Ramadan, puasa tu Ramadan berapa jam? Lebih kurang 14 jam. Kita paksa anak kita puasa sampai berguling-guling. Pergi kat pasar Ramadan berguling-guling. Kat pasar Ramadan nak ayak tak bagi buka. Sedangkan peringkat permulaan latih mereka 2-3 jam bagi mereka buka. 14 jam kita sanggup, kita tak bagi mereka buka. Tetapi semayang berapa minit? Berapa minit tak sampai 5 minit. Kita biarkan begitu saja. Orang yang berakal, kanak-kanak yang belum mukallaf, yang belum balik lagi, tak wajib ke atas mereka. Orang perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas, maka yang lain tu tututan wajib yang jazim, yang putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pilihan dah, kita kena semayang. Kerana semayang adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas. Dia ada kategori-kategorinya. Ada yang malas, ada yang ingkar tak sembahyang ni. Satu yang pertama dia kata yang malas dan mengambil mudah. Kerana ramai orang yang tak sembahyang, yang kita sebut sebelum ni, hanya 12% sahaja orang yang sembahyang sempurna. Orang buat kajian yang baru ni, Al-Quran yang ada di rumah orang Islam hanya 5% sahaja. Al-Quran yang ada di rumah orang Islam hanya 5% sahaja. Yang baca 1% sahaja. Nak kata itu Al-Quran pun kadang-kadang tak ada dalam rumah. Baca hanya 1% sahaja. Sebagai contoh, kita ni hak duk main mengaji ni lah. Hak duk main sembahyang ni, berapa kali kita baca Al-Quran hari ni? Berapa kali kita buka Al-Quran hari ni? Nasiblah kita sembahyang. Dalam sembahyang tu ada juga baca Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah menjadi rukun dalam sembahyang. Kalau tak sembahyang, bila masa mana yang kita nak baca Al-Quran? Tunggu bila? Tunggu Ramadan. Tu Ramadan pun tu pun ada yang bukan semua yang buat tadarus, sikit saja. Ramai orang yang tak baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, surat daripada Allah. Sekurang-kurangnya kalau Allah bagi masa kita 24 jam, takkan kot kita tak boleh peruntukkan 5 minit. Kalau kita duk baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dijamin maksudnya sebagai menerangi kubur kita tu. Dia ketika duk alam barzakh tu, kalau kita baca lebih kurang 30 ayat, lebih kurang 5 minit. Tu pun kita tak mampu, kita nak baca 5 minit. Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa berapa? 24 jam. 5 minit pun kita tak mampu. Jadi kita boleh mula 5 minit. Tak boleh 5 minit. Nabi kata sebelum tidur khatam Al-Quran. Boleh tak khatam Al-Quran? Tak boleh, boleh mudah. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, khatam Al-Quran. Nabi kata sebelum tidur khatam Al-Quran. Satu surah Al-Ikhlas, 1/3 Al-Quran. 3 kali khatam Al-Quran. Tapi jangan duk baca surah tu sajalah, baca surah lain pun bacalah. Nak kata sebelum tidur khatam Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas lebih kurang 4 ayat sahaja, tak sampai 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama juga dengan semayang. Hanya 12% orang yang semayang sempurna. Ada lamai lagi orang yang tak semayang. Ambil ringan ni. Hak pertama dia kata malas. Ataupun dia sebut mengambil mudah dengannya atau kerana ingkar. Kalau malas, kalau dia ambil ringan, dia tegeri orang yang melakukan dosa besar. Yang kita sebut dah hak sebelum ni, tinggal sembahyang dengan sengaja, tercatatlah namanya di pintu neraka. Ada senarai nama kita dah. Ada senarai nama kita di pintu neraka dah. Tinggal satu waktu. Ada riwayat sebut, hadis sebut, tinggal satu waktu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun dalam api neraka. Boleh sanggup, boleh hadapi tak kita tuan-tuan? Puan-puan muslimin-muslimah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak mampu untuk kita nak api tinggal satu waktu diazab 70 tahun dalam api neraka. Satu hari akhirat 1000 tahun kita. Kita kali dengan 70 tahun, bayangkan satu tahun berapa? 300 lebih dah. Kali dengan 70, 300 dah kali 70. Kali dengan satu hari sana 1000 tahun kita. Boleh bayang tak macam mana? Tak boleh nak bayang. Kena saat-saat pun kita tak mampu. Kalau kita mampu, yang kita duk sebut selalu, cuba dulu api atas dunia ni. Yang Nabi sebut 1/70. 1/70. 69 tu api neraka. Hak kita ni baru satu tu pun kita sanggup boleh hadapi dah. Ambil letter, cucuk di jari tu. Tak sampai seminit pun kita tak mampu dah. Bukan kata api, no, exhaust kita tahan mak rampik yang duk naik motor. Exhaust dia sampai merah tu. Sampai tahan dia ketahuan pakcik. Tunggu sat, suruh dia tungkat dua, kita sondeh luar duk tahan exhaust dah. Boleh nak? Duk sampai seminit pun kita tak sanggup dah. Panasnya tu baru exhaust, belum lagi azab Allah yang disebut dalam hadis Nabi dibakar 1000 tahun menjadi merah. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Gelap gelita, panasnya api neraka. Jadi kita tak sanggup. Walaupun dalam keadaan macam mana kita kena semayang. Macam mana sekalipun kena semayang. Sampai nanti kita akan masuk satu tajuk yang dinamakan semayang khauf. Semayang dalam keadaan tak aman. Sembahyang dalam keadaan ketakutan. Sembahyang dalam keadaan perang. Nabi ajak kita sembahyang secara berjemaah. Sembahyang jemaah, sembahyang. Dalam keadaan perang pun Nabi ajak kita sembahyang secara berjemaah. Tambah-tambah tak perang, lagi-lagi jemaah lah kita. Perang pun Nabi ajak kita sembahyang jemaah. Tak perang, tak perang lagi-lagi lah. Mai sembahyang jemaah sehingga Imam Hanafi, sembahyang jemaah ni adalah wajib bagi mereka. Kita fardu kifayah, kita mai orang lain tak payah. Kan ke macam mana kah? Kita mai orang lain tak payah. Fardu kifayah. Tapi kalau Imam Hanafi, wajib ni tak mai sahaja berdosa. Walaupun dia sembahyang rumah sah, tapi sembahyangnya dia tetap berdosa. Kerana apa? Tak laksanakan kewajipan sembahyang berjemaah. Sebab dalil dia pun ambil daripada Ibnu Maktum yang buta mai menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya ni buta, boleh tak saya sembahyang di rumah? Kita tak buta. Ibnu Maktum ni dia buta, dia mai menghadap Rasulullah, mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni buta, boleh tak saya sembahyang di rumah? Nabi tak jawab, Nabi diam. Lepas tu Nabi ketika dia nak balik, Nabi panggilnya, kamu dengar tak azan? Ibnu Maktum kata, dengar. Nabi kata, sembahyanglah di mana azan dilaungkan. Jadi bagi Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, sembahyang jemaah tu adalah wajib. Jadi hak kita ni, hak kita fardu kifayah. Dalilnya as-salatul jamaah afdal min salatil fazi
wa sab'i wa ishruna darajah. Semayang berjamaah lebih baik daripada semayang seorang diri 27 darjat. Kita ni fardu kifayah. Maksudnya kalau kita ada buat dah, orang lain lepas tak dosa dah. Tapi rugilah kita tak main kalau kita sihat. Rugi kita. Yang ditawarkan dengan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata atau kerana ingkar kepadanya, atau kerana memandang kecil ringan. Memandang kecil, dia semayang bagi semayang, tak semayang bagi dia sama sahaja. Tak ada rasa apa pun. Tak rasa dosa yang dibuat tu, tak rasa pun. Umpama lalat yang hinggap di hidungnya, lalat hinggap di muka ni, dia halau macam tu sahaja. Dia tak rasa takut, dia tak rasa gerun. Gerun dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa tak ada apa-apa sahaja meninggalkan sembahyang. Kadang-kadang Nabi sebut dalam hadisnya, man taraka salam muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata, siapa yang meninggalkan sembahyang kerana meninggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia. Takut tuan-tuan dengar ni tuan-tuan? Kerana dia termasuk dalam tiang agama. As-salatu imanuddin. Sembahyang adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan, dia merobohkan agama. Bayangkan amalan puasa, amalan zakat, amalan haji terima di bumi. Amalan zakat, amalan puasa, amalan haji, Nabi terima di bumi. Tetapi amalan sembahyang yang kita buat ni baru saja kita duk sambut. Isra dan Mi'raj, Nabi naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, terima satu perintah yang agung. Apa dia? Sembahyang. Naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terima satu anugerah, terima satu ibadat yang hak terpenting. Macam kita lah, kalau kita mengaji, diploma kan, ijazah kan, orang terima utama ijazah tu di mana? Adakah mereka menghentak di rumah CJ tu? Adakah mereka terima tepi jalan? Tak, nu kena pergi kat Menara Gading. Terima, kena buat convocation tu, terima anugerah naik atas pentas. Dung 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 dengan muzik apa naik atas. Boh dengan topi, dengan songkok sebagai macam-macam. Terima di mana? Terima nu, tempat yang tinggi. Kalau terima di rumah kerja sama tu jugalah. Kalau terima ada di patahan kok kita tepi jalan ni, CJ ni sama juga. Tapi nak abang kata mulianya terima CJ nu kat Menara Gading tu terima. Tempat yang tinggi, dengan naik dengan muzik, naik berjalan mengadap yang raja, yang dipetua dan sebagainya, orang besar-besar mengadap untuk nak terima ijazah, degree dan sebagainya, di atas pentas tu. Nak kata apa? Mulianya kita terima tu, kedudukan yang tinggi. Kalau terima di bawah pun boleh. Begitu juga dengan sembahyang. Allah Subhanahu wa taala yang jemput Nabi kita sendiri naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun tak boleh nak temu. Malaikat Jibril hanya berhenti tengah jalan, hanya Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terima satu amanah, terima satu perintah yang agung, iaitu sembahyang. Ni hak kita buat. Tu Nabi nak terima sembahyang, Nabi naik bertemu dengan Allah. Kita juga nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Yang lain pun temu Allah, tapi yang hak kita nak menghampirkan diri, nak merendahkan diri kita dengan Allah ketika mana? Ketika kita sembahyang. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu Allah tu qarib. Ketika mana? Ketika hamba tu sujud pada Allah dalam sembahyang, hampirnya Allah Subhanahu wa taala, lebih hampir daripada urat halqam lagi. Hampirnya Allah, rahmat Allah tu hampir apabila hamba-Ku berdoa kepada Aku, nescaya Aku perkenankan doa mereka, sahutlah seruan Aku, kata Allah. Tu kita sujud tu hampir. Tu kita semayang sunat hay'ah, kita baca apa? Inna salati wa wajjahtu wajillazi fataras sama wa anti wal ard. Setelah kita angkat tangan, tanda kita serah diri. Kalau dunia ni, kalau angkat tangan ni serah diri ya. Kita menyerah diri. Kita menyerah diri di hadapan siapa? Kita kata Allahu Akbar. Selenda, serah diri. Kita kata Allahu Akbar. Lepas tu kita sunat hay'ah. Kita kata wajjahtu wajillazi fataras sama wa tiwa'ar. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sunat kita baca, sunat hay'ah. Tu semayang nanti kita akan jumpa satu sunat hay'ah, satu sunat ab'ad. Macam tadi hak berlaku tadi, sunat apa? Sunat ab'ad. Hak tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Tu kita kalau tak iman naik pacak dah duk tegak tu, jangan duk tegak dah. Tak lagi tegak, tak lagi. Kalau dia turun, tak sah dah sembahyang tu. Maksudnya naik tegak tu kita pakat naik. Sekali lagi sebelum salam kita pakat sujud sahwi. Sebab apa? Sunat. Dia bukan rukun, kecuali rukun lain lah. Rukun dia kena turun lah. Kecuali masa dia nak naik tadi, baru nak naik, kita tegak subhanallah, dia turun balik tak apa. Tapi kalau dah naik terpacak dah, tak boleh turun dah. Turun batal. Ni sebagai pengajaran hak berlaku tadi ni. Maka sunat kita sebelum salam, sunat sujud sahwi. Apabila imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Tak sujud sahwi batal. Tu kita kena tahu. Kalau imam sujud sahwi, kita hak makmum wajib sujud sahwi. Habis Ustaz, kalau tu imam tak sujud sahwi, sunat kita sujud sahwi. Beza tak? Kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, kita sunat sujud sahwi. Sunat. Nak ikut dia pun boleh, kita sunat nak sujud sahwi pun boleh. Tapi kalau imam sujud sahwi, kita makmum wajib sujud sahwi. Tak sujud sahwi, tak batal sembahyang kita. Kecuali kita niat mufarakah lain lah, keluar imam lain lah. Tapi awak nak mufarakah, jadi kita ikut imam. Imam sujud sahwi, kita pun sujud sahwi. Ini sebagai pengajaran buat kita lah. Kalau berlaku macam tu lah kita nak kena buat. Kena buat. Ini benda-benda yang termasuk dalam sunat ab'ad. Ni kadang-kadang setengah orang tanya, dia tahu tak sunat ab'ad dengan sunat dia tak tahu. Sembahyang 30 tahun dah, 20 tahun dah, tak boleh nak beza yang mana sunat hay'ah, yang mana sunat ab'ad. Kadang-kadang hak rukun pun dia tak tahu. Ni lagi lakan. Jaga-jaga ni hak bab sembahyang ni kita kena tahu. Kita kena tahu yang mana rukun qauli, yang mana rukun fi'li, yang mana rukun qalbi. Hak rukun tu itu hak wajib. Kalau kata Fatihah, nanti kita akan jumpa nanti. Kalau Fatihah tu ada berapa huruf? Siapa tahu? Fatihah ada berapa huruf? 100? Kena kira ni. Tak ada nak kira Ustaz bagi tahu senang lagi pening yang nak kira. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf sampai waladhdallin ada 143 huruf. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ni kena jaga. Kalau hak rukun qauli, rukun yang kena sebut, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kurang sahaja tak sah, lebih sahaja tak sah. Tasyahud ada berapa? Tasyahud ada 14 tasyahud. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada berapa tasyahud? Ada 3 tasyahud. Kita kena bagi hak dia.
Kena jaga lah. Nanti kita akan jumpa sampai tajuk esok ni. InsyaAllah kita baca seorang-seorang. Boleh kan? Jangan tak main pula. Saja saya melawak. Tak suruh baca. Lagi pakai tak main jenuh. Tak suruh baca, tak apa saya baca. Selalunya kalau suruh baca dia tak mau main. Macam kita mengaji belajar tajwid lah, no? Ustaz main mengajar tajwid minggu pertama penuh orang. Kedua penuh orang. Minggu tiga tak ada lah. Sebab ustaz bagi kita minggu depan kita baca seorang-seorang. Yang main Tok Bilal dengan Tok Imam. Yang lain tak mau main. Kena baca. Lah ustaz lah dia tak suruh. Dia melawak, dia tak suruh baca seorang-seorang. Jadi kita lah kena usaha pergi jumpa imam, pergi jumpa ustaz yang mengajar tajwid tu, kita pergi baca Fatihah kat dia, bagi dia maksudnya kita bertalaki musyafadah kan, bagi dia maksudnya dia ijazah kat kita, dia membenak, dia membetulkan bacaan kita, dia kata ni okey ni. Okey dah tuan-tuan, kurang-kurangnya kita ada saksi guru kita. Dia bukan hanya di dunia, di akhirat besok sebagai penyaksian kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kurang. Sebagai contoh, kita pergi sembahyang tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sedap Ubah-ubahnya dia tak sebut. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus. Jangan Bismillah. Baik, nanti kita akan jumpa lah sampai tajuk dia nanti. Baik. Tapi saya tak suruh tuan-tuan baca lah. Jangan duk kata suruh baca lah. Tak suruh insya-Allah. Saya baca dan kita pakai ikut sama-sama. Selalu baca pakai tak mai. Selalu duk tahu dah. Kalau suruh baca dia tak mai. Sebab dia malu nak baca. Duk mengajak dia kadang-kadang duk mengaji di masjid pun hak baca, hak mengaji tajwid bukan apa, hak baca Quran tu. Ada ustaz dia mengajak tu tempat mengajar Quran. Panggil seorang-seorang pergi baca depan dia. Baca Quran pun tak mau. Dia tak mau baca. Sebab apa? Dia malu. Sekali orang silap, orang gelak. Tu kita kena mengaji ketua-tuanya tu. Pakai gelak, pakai tak main. Lepas tu malu. Kita tak payahlah. Esok sampai tajuk tu esok ni, kalau baca Fatihah, saya baca, tuan-tuan ikut sajalah. Tuan-tuan ikut sajalah. Tak payah baca seorang-seorang. Nak baca seorang-seorang, nanti mai seorang-seorang mai jumpa ustaz ke, mai jumpa tu imam ke. Ni ustaz, saya nak baca Fatihah. Ustaz tolong dengar ustaz. Tu imam tolong dengar ustaz. Betul dah? Kalau dia kata betul, tak apa dah. Sekurang-kurangnya kita ada penyaksian kita di akhirat esok ni, kita bertalaki musyafahah dengan guru kita. Baik. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkari. Kalau tinggal sembahyang kerana ingkar. Ingkar ni dia tak mau. Dia tahu sembahyang tu wajib tapi ingkar. Hak ingkar ni lah masalahnya. Kalau dia malas-malas, dosa besar. Dosa besar walaupun tinggal satu waktu. Dia azab 70 tahun dalam api neraka. Tetapi habis azab seksa dia, kesudahan dia masuk ke dalam syurga juga. Kan kita sebut dulu ni. Kalau dia ada iman dalam hatinya, tidak syirik dengan Allah SWT, tak ingkar kepada perintah Allah SWT, kesudahan dia akan masuk ke dalam syurga. Masuk syurga juga. Bayangkan tuan-tuan, orang yang akhir keluar neraka yang kita sebut dulu ni, keluar itu hitam legam. Kenapa? Terlalu lama dibakar. Orang yang terakhir keluar. Lepas tu Allah SWT suruh dia pergi mandi dalam sungai hidup. Bila mandi tu ada lagi tanda-tanda ahli neraka tu. Dia minta, ya Allah, boleh dah nak pergi duduk buah pokok tu? Allah kata boleh, tapi tak boleh minta lain. Lepas dia dengan minta lah. Dia tak mau minta dah. Dia masuk pergi pokok tu dekat dengan pintu syurga. Dia minta pula, ya Allah, boleh nak tengok ahli syurga? Kan tadi kata tak mau minta dah. Tu kata manusia dia tak puas hati. Dapat satu lembah emas pun dia akan nak lagi. Tak puas hati tu kata manusia. Ketika dia masuk syurga tu, dia melihat tidak ada tempat dah untuk dia. Tak ada dah tempat untuk dia. Maka dia keluar, Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada dia tempat tinggal dia, orang yang terkaya ada di atas muka bumi ni. Zaman kita kalau terkaya kan, kalau kita kan di ni Sultan Brunei 10 kali ganda kekayaan dunia tu. Bayangkan macam mana.
Riwayat kata 10 kali dunia. Wallahu a'lam, tak tahu nak bayang lah macam mana. Tu orang yang terakhir. Tetapi kalau dia ingkar macam mana? Dia tak mau, dia kata semayang tu tak wajib pun. Jaga-jaga ni. Dia ingkar, dia kata. Kewajipannya atau mempersenda pula hampa duk semayang. Boleh apa? Tengok aku tak semayang ni kaya raya. Tengok tu duk mayang tu duk pakai bersuka buruk tu. Tengok aku tak mayang ni. Tengok aku, tengok ni. Kaya ni. Sihat ni. Macam mana Fir'aun. Macam mana Qarun. Kekayaan dia kata di atas usaha dia. Ketika diperintah keluar zakat dia tak mau. Dia ingkar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengelamkan termasuk dia. Termasuk hartanya. Sampailah kalau kita jumpa harta kita kata apa? Ni harta Qarun ni. Kena kejahatan dia. Nama dia sampailah. Kita duk guna nama dia. Baik. Kerana ingkar. Atau mempersendakannya. Dia dihukum kafir dan murtad. Wa na'udzubillah. Minta lindung daripada Allah. Ni kena jaga murtad ni. Ada 2-3 hari sudah. 2-3 minggu sudah ada seorang yang keluar dalam kenyataan dia nak keluar daripada agama Islam. Main-main ya tuan-tuan. Ingat tak ada apa nak kot. Dengan sebab-sebab tertentu dia istihad keluar daripada Islam, tak mau dah Islam. Keluar sendiri apa? Murtad. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yatardid an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah kata orang yang murtad daripada agama dalam keadaan ingkar. Sebab dia ingkar. Faulaika habitan a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terhapuslah amalan dia di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Mereka akan masuk neraka, kekal di dalam, tak keluar dah. Ni kena minta lindung lah. Selalunya kita mungkin tak ingkar. Tanya dia sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib. Tapi dia kata, ustaz, belum sampai seru lagi. Ni bukan ingkar. Dia malas nak buat lagi. Ni tegerinya dosa besar. Dosa besar pun hak kata dia lah. Sehingga satu waktu tercatat namanya. Tinggal satu waktu dia azab 70 tahun. Jadi kalau dia sanggup, persilakan. Persilakanlah. Al-Quran dah beritahu lah. Hadis Nabi beritahu lah. Nabi kata, beza kita. Al-ahdul lazi bainana wa bainahum salat. Faman taraka faqad kafara. Beza kita dengan Nabi sebut dengan orang yang bukan Islam, hanya semayang. Nak tahu kita dengan Islam ni sama ada kita Islam ataupun bukan Islam, beza Nabi kata al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salat. Siapa beza kita dengan orang bukan Islam hanya dengan semayang. Faman taraka, Nabi kata siapa yang tinggal kerana keingkaran dia, faqad kafara, maka dia kafir. Ni takut tuan-tuan ni, kalau murtad habis amalan dia. Kalau dia nak masuk Islam balik, dia kena qada balik. Bermula daripada balik dia sampai ni waktu dia murtad, dia taubat balik ni. Ini bahaya. Kalau dia orang yang bukan Islam, masuk Islam, contohnya masuk Islam pukul 10 pagi. Contoh dulu ada kisah, masuk umur dekat 80 lebih umur, tua dah. Masuk Islam umur 80 lebih masuk pukul 10, pukul 1 meninggal. Bayangkan. Semayang zuhur tak ada semayang lagi. Masuk syurga. Bulat-bulat. Tak payah duk. Hak sebelum ni, dia masuk Islam pukul 10, hak pukul 9:50 situ tak kira lagi. Dia buat minum arak 5 trailer pun dia tak kira. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, dia berzina ke, hak dosa hak sebelum ni tak kira.
Hak nak mula ketika mana dia masuk Islam tu, ketika tu putih, bersih, berseri, tak ada usaha kerana dia masuk Islam. Berbeza dengan orang yang murtad. Orang yang murtad, habis amalannya. Bermula daripada mazhab dia balik sampai waktu dia murtad, habis, terhapus amalan dia di dunia dan di akhirat. Habis kalau dia kembali balik, taubat balik, dia kena mengucap balik, lepas tu dia kena qada balik. Bermula bila? Bermula daripada umur dia balik. Jenuh tak? Tu kita nak kena jaga. Ni buat main-main dengan Islam. Buat main-main dengan Islam. Nak keluar Islam, dia berbab akidah ni, melawak pun jadi, tak melawak pun jadi. Lebih kurang macam talak lah. Melawak pun jatuh talak, tak melawak pun jatuh talak. Sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, boleh membatalkan dua kalimah syahadah yang kita pernah sebut sebelum ni. Kalau tuan-tuan ada kitab yang berjudul Al-Islam karangan Syekh Syahid Hawa, sebut 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah, boleh rosak Islam. Baik, maka dihukum kafir dan murtad, keluar daripada Islam, minta lindung daripada Allah Subhanahu Taala kalau dia tinggal tu kerana ingkar. Allah sebut, kita pernah baca dulu ni, surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Muhammad ayat 8 ayat 9. Tuan-tuan buka tengok. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla ma lahum zalika bi annahum karihuma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah kata orang yang ingkar, Allah kata fata'sallahum, kecelakaanlah bagi mereka. Orang yang ingkar ni perintah Allah ni, tak kira semayang ke apa, kan ingkar saja. Allah kata fata'sallahum, kecelakaanlah bagi mereka. Wa adalla ma lahum, sia-sialah amal-amal mereka. Kerana apa? Zalika bi annahum karihuma anzalallah, kerana mereka tidak menyukai apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tak suka perintah Allah. Fa'ahbata a'malahum, Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan semua amalan kita. Habis amalan kita, letih kita tuan-tuan, duk semayang, duk apa? Kerana ingkar, kerana persenda main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripadanya hukum semayang. Tapi kita jarang kita dengar lah. Walaupun dia minum arak, dia main judi ke, dia apa, tanya dia, bang, nak tanya abang ni, sembahyang maghrib tu wajib ke apa? Wajib. Dia tak, dia kata wajib. Tapi dia kata, ustaz, belum sampai seru lagi ustaz. Seru. Dia kata nantilah, esok pencen esok jamai lah sembahyang dia, buat mudah-mudah. Ini hak kategorinya, hak tadi ni, hak malas tadi ni, hak maksudnya dia melengah-lengahkan tu, maksudnya dia masuk dalam kategori dosa besar. Itu dia kena taubat. Pada masa mati boleh dia taubat, dia nak kena qada balik sembahyang yang dia tinggal. Dia kena qada balik, dia taubat. Kalau dia nanti dia, ya Allah, aku taubat sungguh-sungguh, aku menyesal sungguh-sungguh, aku taubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Syarat dia kena ikut syarat-syaratnya. Kalau tak ikut syaratnya, tidak sah taubat kita. Apa dia? Menyesal di atas maksiat, kejahatan yang kita buat dulu dengan Allah. Dan kita berazam, kita tak mau ulang lagi lah perbuatan kita tu. Hak tinggal semayang, tinggal perintah Allah tu. Kalau kita ada hutang dengan Allah, kita kena bayar hutang dengan Allah. Kalau kita ada hutang dengan makhluk, kena settle dengan makhluk. Maka kalau semayang, dia kena qada balik. Buatlah jadual. Bunyi dah? Masuk dah? Kalau hutang, bayarlah. Kita buat jadual macam kita kira lah. Contohnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tinggal, barulah bulan Syah. Tanda hari ni, buat hari ni hari Rabu, berapa hari bulan tanda. Buat seminggu, mayang, qada, tanda maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, tanda buat. Qada sehari tak meninggal.
Itu terah pada Allah lah. Allah tu Maha Pengampun. Kan kita baru sedar, baru qada sekali hari ni, tengok meninggal. Yang tu serah pada Allah lah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita nak taubat Allah, ampun dosa kita yang mana kita sebut sebelum ni. Yang bunuh berapa ratus orang? 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Kita dalam ni bunuh 100 orang tak? Tak bunuh no? 100 orang pun tak bunuh. Lepas tu dia taubat, dia nak pergi tempat mengaji. Sebelum sampai tempat mengaji dia mati. Ukur-ukur tempat yang dia bunuh dengan tempat yang nak mengaji hanya lebih terjengkal. Allah perintahkan dia masuk dalam syurga. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Walaupun dosa kita tak banyak, cuma sungguh-sungguh jangan main-main. Kalau tak ada nak habis pun, kita bersangka baik. Allah itu di atas sangkaan hambanya. Kalau Allah hamba tu sangka bahawa Allah akan ampun dosanya, walaupun dosanya banyak pasir di bumi, walaupun dosanya banyak buih di lautan, kalau benar-benar dia bertaubat, Allah akan ampunkan dosanya. Mudah-mudahan kita ingat kita sampai tentu dululah no. Perintah Islam iaitu wajib menyuruh supaya bertaubat. Tuan-tuan tanda tentulah. Sebab kita masih lagi SOP lagi, tak boleh nak lebih-lebih lah. Tengah tempat lain tu bunyi tek-tek tu tok bila mai pegang mic lah. Azan dah. Memanglah kena ikut SOP macam tu, kerana kita masih lagi duduk dalam SOP, kena ikut undang-undang. Walaupun sedikit masa, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Jadi kita ingat kita sampai tentu dulu, tuan-tuan tandalah. Iaitu perintah Islam wajib menyuruh bertaubat. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh dulu kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.